Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita sambung bab fungsi kuadratik ni, bab 2 ni dengan muka surat 60 Okay, muka surat 60. Okay, cikgu, hari ni kita akan tengok macam mana kita nak melakar graf fungsi kuadratik. Okay, dalam ni ada 6 langkah. Cikgu akan terang satu-satulah. Okey, yang pertama tu kena pasti A untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, bentuk umum fungsi kuadratik akan tahu dia macam ini. A x kuasa 2 tambah bx tambah c. Ni bentuk umum. Kalau kita bentuk vertex, dia akan jadi fx x tolak x tolak m kuasa 2 tambah n. Dia macam ada kurungan kuasa 2 macam tu kan. So, ni bentuk vertex lah. Okay. So, ni bentuk arm. Okay. So, A adalah yang darab. A tu adalah perkali yang darab dengan x kuasa 2. Okay. So, dekat sini kena pasti nilai A untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Maksud dia kat sini, kalau A kita positif, besar pada kosong positif lah kan, graf kita akan disenyum macam ni. Kalau A kita tu negatif, iaitu kecil pada kosong, kan, graf kita akan jadi sedih macam tu. So kita tahulah bentuk graf macam mana sebelum kita lakar graf tu kan. Okey, yang kedua, cari nilai pembeza layan, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC untuk menentukan kedudukan graf. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC ni kita ambil daripada, kita kira kita ada B kat sini, B kuasa 2 tolak 4AC. Masukkan nilai A, masukkan nilai C. So, kita akan dapat kan, kalau dah belajar itu, kalau B kuasa 2 tolak 4AC besar pada kosong, maksudnya dia bersilang pada dua titik yang berbeza. Kalau B kuasa 2 tolak 4AC kecil pada kosong, maksudnya dia tidak menyentuh paksi X kan. Kalau B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, dia sentuh 1. So, melalui B kuasa 2 tolak 4AC ni, awak tahulah dia sentuh berapa nilai dekat pasi X. Okey, tentukan vertex. Vertex ni awak kena buat bentuk penyempurnaan kuasa 2. Sebab bentuk vertex kita boleh dapat minimum atau maksimum point. Kan kita dah ajar itu. Kita boleh cari maksimum atau minimum point. Okay, macam mana caranya? Ni bentuk vertex. Kita untuk koordinat kita tukar tanda kan. Tu tolak M. So, jadi negatif. Negatif jadi positif M. Okey. Nilai Y pula ambil terus yang belakang N. Nilai X tukar tanda, negatif jadi positif. Nilai N salin saja. Nilai Y salin saja. Okey. Kemudian tentukan titik bersilangan dengan pasi X dengan menyelesaikan persamaan Fx sama dengan kosong. Fx sama dengan kosong ni maksudnya nilai X apabila Y kosong. Di mana dua titik ni lah, kalau dia bersilang macam ni, kita kena cari dua titik ni lah. Bila Y kosong kat sini, Y tu Fx kan. Bila Fx kosong, apa nilai X kat sini? Okey, yang ni pula nilai F kosong. Ni apabila X pula kosong. X pula kosong, dia akan menyentuh paksi Y. Kita kena cari nilai kat sini. Nak tengok kat mana dia sentuh, kan? Yang last kali, pelukkan titik-titik yang diperoleh berdasar atas ke atas dan lukis satu parabola licin bersimetri pada garis mencancang melalui vertex graf. Maksudnya titik-titik yang kita cari dekat 1, 2, 3, 4 ni, kita cari tu, kita pelukkan. Bentuk, dia kata bentuk parabola simetri. Contoh macam ni lah parabola simetri. Simetri tu maksudnya dia boleh dia macam boleh buat tengah lah. Kalau dia duduk macam ni pun, contoh macam ni pun dia boleh buat tengah. Tu nama simetri. Okay, kita akan tengok cara untuk melukis graf nanti. Cikgu akan bagi contoh. Okey, lakarkan graf bagi fungsi kuadratik negatif x squared tambah 4x tambah 12. Okey, sekarang ni kita tengok A kita kat situ. A kita negatif 1 kan. A adalah perkali bagi x squared negatif 1. B kita 4. Dan C kita 12. Okey, kalau step pertama tadi dia suruh kena pasti nilai A. So, A kita negatif 1, iaitu lebih kecil pada kosong. So, graf akan jadi masam macam tu. Bentuk kita kena masam macam tu. Lepas tu, yang step kedua tadi, cari nilai pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC. So, kita cari B kuasa 2, 4 kuasa 2 tolak 4. A kita negatif 1, C kita 12. Okey, selesaikan ini dapat 16 tambah
4 darat 148. So dapat 64. 64 ni besar pada kosong. Besar pada kosong maksudnya dia menyentuh 2 titik pada graf kan. So bentuk dia masam tadi. Dia sentuh 2 titik pada paksi X. Dia macam tu. Okey, kemudian tadi step ketiga kita kena buat dalam bentuk vertex. So yang ni asal dia fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. Okey, nak buat bentuk vertex ni kena faktorkan negatif kat luar. Kita kena nak jadi positif nak jadikan depan x kuasa 2 tak ada apa-apa. So kita faktorkan negatif kat luar, tinggal x kuasa 2. So tambah 4x bila kita faktorkan jadi negatif lah. Negatif 4x. Okey, tambah 12 cikgu tak nak faktor, cikgu nak letak je macam tu. Okay, nak tahu buat faktor betul ke tak, awak kembangkan balik. Negatif darab x kuasa 2 sama tak atas? Negatif darab negatif sama dapat 4x. Kalau sama maksudnya awak faktor tu betul lah. Okay. So, dalam kurungan ni, cikgu buat x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan, okay, apa yang darab x perkali bagi x adalah negatif 4. Kita per 2 kuasa 2. Okay, tolak benda yang sama. Nanti 4 per 2 kuasa 2. Dan kita tutup kurungan. And then tambah 12 macam ni. Kan? So dalam kurungan tadi tu negatif 4 bahagi 2. Negatif 2. Nanti 4 bahagi 2. Negatif 2. Okay. So apa yang buat dalam kurungan ni? X kuasa 2 tolak 4x. Okay. Tak payah tolak 4x. Kita ambil terus yang kuasa 2 kan. Kita buat kurungan kecil terus. Kita buat dalam kurungan kecil terus. Bentuk ambil yang kuasa 2 x, ambil yang kuasa 2 negatif 2 kan dalam kurungan tu. Okey, kita tutup, kita kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2 ni dah melibatkan 1 2 3. So negatif 4x kat tengah tu tak payah tulis dah lah. Okey, so ni tolak, tolak. Okey, negatif 2 kuasa 2 4 kan. Macam tu. Tutup kurungan tambah 12. Okey, kita kembang dulu negatif darab kurungan kecil, negatif kurungan kecil. Negatif darat negatif 4 dapat 4, and then tambah 12, kita akan dapat negatif x tolak 2 kuasa 2 tambah 16. Dapat macam ni. Okey, step seterusnya tentukan persilangan paksi X dengan menyelesaikan persamaan fx sama kosong. Okey, petak hijau tadi tu kita kena buat fx kosong. Nak cari persilangan bagi paksi X. So bila fx sama dengan kosong, maksudnya negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12 sama dengan kosong. Okey, bawa everything ke sebelah kanan jadi macam ni. Macam tu kan. Okey, kita bawa depan balik. Sebab nampak macam biasa sikit kalau buat kat depan kan, macam tu. Okey. Okey, so kita faktorkan benda ni guna kalkulator EQN pun tak apa. EQN, tekan EQN, tekan mod. Lepas tu tekan EQN kan. Ambil dia keluar unknown tapi ke kanan ambil degree. Degree 2, masukkan A kita negatif 1, B 4, C 12. So akan dapat dua jawapan iaitu X sama dengan 6, X sama dengan negatif 2. Jangan lupa faktorkan, bila faktorkan tukar tanda. Okey, 6 jadi negatif 6, negatif 2 jadi 2. Okey. So kita tahu dekat paksi X dia akan sentuh 6 dengan negatif 2. Okey. And then kita yang step kelima pula cari nilai F kosong. So bila F kosong, okey, negatif X kuasa 2, negatif kosong, kosong tambah 4 darab kosong tambah 12. So F kosong sama dengan 12. Okey, so kita dah dapat dah semua step ni. Dah dapat dah, cikgu tanda merah sikit. Dah dapat dah negatif 12 sini, lepas tu dah dapat dah ni. Okey, dah dapat dah bentuk vertex, dah dapat dah dia silang 2, dah dapat dah bentuk dia masam kan. So kita kena lukis lah. So lukis. Okey, ni X, ni paksi fx ataupun paksi Y. Okey, kita kena tulis dulu, kita cari dulu dia punya maximum point. Sebab bentuk dia sedih kan. Dia ada maximum point. Maximum point kita dapatlah bentuk vertex. Okay, bentuk vertex kita X tolak 2 kuasa 2 tambah 16. Okay, cikgu bagi tahu cara cari nilai titik maksimum yang dalam kurungan ni negatif 2, kita tukar tanda jadi 2. Untuk Y kita salin saja 16. So dia punya maximum point adalah 2, 16. So 2 kat sini awak agak-agak. Okay, 16 kat sini agak-agak. So kat situ dia punya titik maksimum. Kita tanda kat situ. Okey, dia sentuh paksi X kat 2 titik iaitu negatif 2 dan 6. So negatif 2 somewhere kat sini. 6 somewhere kat sini. Lepas tu dia kata
dekat paksi Y, bila F kosong dapat 12 kan. So 12 tu kat sini. Lebih kurang lah. Okay, dia awak sambung sahaja benda-benda ni. Sambung sahaja. Jadikan buat smooth sikit supaya kan dikata dekat dalam kata akhir nampaknya simetri kan. Buat smooth sikit. Simetri tu maksudnya awak macam boleh bagi dua lah kat sini. Macam tu. Tu cara untuk lukis lah. Okey, kita tengok aplikasi matematik. Kita nak selesaikan masalah fungsi kuadratik dalam bentuk matematik lah. Okey, Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan merejal lembing pada peringkat daerah. Suresh merejal batal lembing pada jarak 3 meter dari permukaan tanah dan tinggi lembing diberi oleh fungsi ini tinggi lembing. Kan? Dengan keadaan H adalah ketinggian lembing dalam meter, T adalah masa dalam saat. Okey. So HT ni tinggi lembing. Cari tinggi maksimum dalam meter lembing yang direjam oleh Suresh. Okey, kita tahu kalau maksimum minimum ni kalau bentuk vertex. Bentuk vertex macam ni, cikgu ulang balik. Bentuk vertex macam ni. Okey, bentuk vertex banyak kegunaan kan, cikgu bagi tahu itu satu adalah untuk cari titik maksimum atau minimum. Okey, titik maksimum atau minimum sama saja cara. Kita tengok dalam kurungan ni. Kalau kalau X tolak M negatif M kan. So kita tukar janda jadi positif M. Untuk nilai Y kita ambil sahaja yang belakang N. Okey, ni adalah titik maksimum atau minimum. Berpandukan A lah. Kalau A negatif dia titik maksimum. Kalau A positif dia titik minimum. Okey, ni titik kat sini dia negatif kan, cikgu tulis titik minimum lah. Negatif titik maksimum lah. Okey, dan nilai N yang belakang ni ni adalah nilai maksimum. Kalau dia titik maksimum, N kat belakang tu nilai maksimum. So nilai maksimum ni disama dengan nilai Y kat sini lah. Nilai maksimum. So dalam soalan ni dia nak cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum kan H kan, H tu Y kan, tinggi maksimum dia. So dia nak cari nilai yang belakang ni N ni. So kita kena buat dalam bentuk vertex dulu. Okay, kisahkan soalan dulu. Okey, depan T kuasa 2 tu ada negatif 5. So nak buat bentuk vertex kena faktorkan dulu negatif 5 kat luar. So negatif T kuasa 2 faktorkan negatif 5 kat luar. 14 tak ada yang darab 5 kan. So kalau tak ada kita buat macam ni. Dia positif, so kita kena negatif kat sini. 14/5 kita kena buat. Bila darab kan dapat 14 balik kan. Okey, dia tambah 3, cikgu tak nak faktor, letak kat luar. Kalau nak faktor pun boleh. Dalam buku teks dia faktor, cikgu tak nak. So yang ni T kuasa 2 tolak 14/5 T tambah dengan perkali bagi T ni adalah negatif 14/5. Kita kena per 2 kan. Takkan nak buat 3 tingkat macam ni. So kalau per 2 macam ni, 2 tu bawa pergi sebelah 5. Jadi macam tu. And then kuasa 2 tolak benda yang sama. Kuasa 2 and then tutup kurungan tambah 3. Okey, so dalam kurungan ni kita boleh mudahkan 2, 14, 7 kan. 2, 14, 7. Okey, so apa jadi kat sini? Nanti 5. Okey. T kita buat kurungan kecil. Okey, ambil yang kuasa 2 T. Okey, yang negatif 14/5 T kita tinggal. Ambil dalam kurungan yang kuasa 2 tu. Dalam kurungan sekarang ni tinggal negatif 7/5. Okey, tutup kurungan kecil. Okey, tolak yang kat sini ambil tak tolak. Okey, negatif 7/5 kuasa 2 jadi 49/25 kan. Okey, tutup kurungan tambah 3. Okey, kita kembangkan negatif 5 darab kurungan kecil. T tolak 7/5 kuasa 2. Negatif 5 darab negatif 49/25 jadi positif 49/5. And then tambah 3 kat ujung ni lah. Tak ada kurungan dah. Kita buka dah kurungan kan. Okey, tambah 3 macam tu. Okey, so cikgu buat kat atas ni lah. HT sama dengan negatif 5 T tolak 7/5 kuasa 2. 49/5 tambah 3. Jadi 64/5 lah. Okey, so tambah 64/5. Okey,
So cikgu cakap kat belakang ni adalah nilai maksimum kan. So dia nak cari tinggi maksimum tu sama dengan nilai maksimum lah. So tinggi maksimum dia adalah 64/5 meter. Okey, B. Hitung masa dan saat apabila lembing itu menyentuh permukaan tanah. Bila menyentuh permukaan tanah, HT kita ni kosong. Ketinggian kosong. So kita boleh ambil negatif B negatif 5T kuasa 2, ambil balik ni. Tambah 14T tambah 3, kita samakan dengan kosong. Okey. Cikgu nasihatkan awak jadikan dia positif negatif 5 ni. So semua bawa kiblat kanan tu. So akan jadi positif semuanya. Bukan positif semuanya. Yang depan tu dah jadi positif lah. Okey, yang tambah tolak. Yang tambah jadi tolak. Okey, cikgu nasihatkan awak positifkan yang kat depan ni. Okey, yang lain tu tak apa dia nak negatif pun. Okey, situ cikgu kan ajar itu macam nak faktorkan guna kalkulator kan. Masukkan mod, tekan mod, tekan EQN. Dia tanya unknown, tekan ke kanan degree, ambil degree 2, A masukkan negatif 5, A masukkan 5, B masukkan negatif 14, C masukkan negatif 3. So awak akan dapat T sama dengan 1/5, negatif 1/5 dan T sama dengan 3. Awak dapat X tapi kita guna T lah. Okey, so negatif 1/5 kita boleh faktor jadi 5T tambah 1. Yang ini T tolak 3. Tukar tanda faktor. Okey, so masa tak boleh jadi negatif lah. Okey, so kita abaikan yang ni. So jawapan kita T sama dengan 3 je. Okey, nombor 4. Raya di sebelah menunjukkan sebuah jambatan. Fungsi kabel di antara dua jambatan boleh diwakili oleh Y sama dengan 1/400 X kuasa 2 tolak X tambah 150 dengan keadaan X dan Y diukur dalam meter. Titik minimum bagi kabel terletak jalan raya di tengah-tengah dua tiang itu. Okey, so ni kalau bentuk curve macam ni, inilah titik minimum dia. So dia nak cari jarak dengan setiap tiang. Maksudnya nak cari jarak yang merah ni. Okey, kalau awak ada bentuk curve macam biasa, katakan ni curve lah, dia tergantung macam ni. Okey, ni titik dia kan. Okey, so jarak sini ke sini ni, yang cikgu buat dotted ni adalah nilai X. Okey, jarak ni ketinggian ni adalah nilai Y. Sekarang ni dia nak cari yang nilai X tu. So ni adalah titik minimum lah. So untuk cari titik minimum, kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, apa yang kita buat mula sekali, kita ambil Y sama dengan 1/400 X kuasa 2 tolak X tambah 150. Okey, kita faktorkan 1/400 kat luar. So ni tinggal X kuasa 2. Okey, ni nak jadikan X, faktor kena 400 lah kat sini. Baru dapat X saja kan. Bila kita kembang balik, tutup kurungan tambah 150. Okey, kita buat 1/400 X kuasa 2 tolak 400X tambah negatif 400 per 2 kuasa 2 tolak benda yang sama. Tutup kurungan tambah 150. Okey, ni dari 200. Ni dari 200. Okey, kita ambil kurungan kecil. Ambil yang kuasa 2. X tolak 200 kuasa 2. Okey. 400X kita boleh tinggal sebab bila kita kembangkan X tolak 200 dalam kurungan tu, kita akan dapat balik 400X tu. So boleh tinggal 400X tu. So ni tolak tu tolak. Nanti 200 kuasa 2 jadi 40,000 lah. Nanti 200 kuasa 2. Okey, tutup kurungan tambah 150. So yang ni akan dapat X tolak 200 kuasa 2. Kita buka siap-siap kurungan lah. So 1/400 darab dengan kurungan tu macam ni. Okey, 400 bagi 4 tu dapat potong 2 dapat 100. Potong 2 dapat ni tolak 100 tambah 150. Okey, so yang ni akan dapat 1/400 X tolak 200 kuasa 2. Nanti 100 tambah 150 jadi tambah 50 lah. Okey, so bila kita keluarkan titik minimum dia, tukar tanda. X tukar tanda, negatif jadi positif. 50 kita salin. Okey, kita nak cari jarak tadi kan. Jarak ni kan. Okey, jarak daripada tiang tu. So jarak daripada tiang tu X lah. X, so X kita 200 lah macam tu.
tinggi jalan raya pada permukaan adalah tinggi maksimum dia lah. Tinggi yang kita cari tinggi kan duduk belakang ni kan. So jawapan kita 50. Itu sajalah. Ketinggian H dalam meter seekor burung menangkap ikan di sebuah tasik, dia boleh diwakili oleh HT. Okey. T adalah masa saat apabila burung itu bergerak untuk menangkap ikan lah. Okey, so dia suruh kita lukis graf tu, lakar graf. So lakar graf kita ada HT sama dengan 2 T tolak 3 kuasa 2. Okey. So sebenarnya di dalam bentuk vertex lah. So kita tak payah buat lah. So kita tengok A kita positif kan. A kita 2. So positif besar daripada kosong. Graf kita senyum. Kemudian B kuasa 2 tolak 4 AC kita. Kita kena kembangkan dulu benda ni. So HT sama dengan 2T kuasa 2 tolak 6T tambah 9. So jadi 2T kuasa 2 tolak 12T tambah 18. Okey. B kuasa 2 tolak 4 AC kita adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, kira ni dapat apa? 144 tolak dengan 864. 18 darab 8 14 4. So dapat kosong kan. Kosong maksudnya dia menyentuh satu titik saja. So tadi ni graf kita akan jadi senyum dan sentuh satu titik saja. Kita dapat bayangan lah macam mana graf tu. Okay. Kemudian tadi kalau ikut step lagi tadi, kita kena jadikan HT sama dengan kosong kan. So kita ambil 2 T tolak 3 kuasa 2 sama kosong. So kita dapat T sama dengan 3 kan. Caranya kosong bahagi 2 kosong. T tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong kosong. So T sama dengan 3. Okay. Lagi kita kena buat bila H kosong pula. H kosong 2 kosong tolak 3 kuasa 2 dengan 2 negatif 3 kuasa 2. 9 tolak 2 18. Okay, kita lukis. Okey, dia sentuh kat T3. Ni bukan XT, sorry, T3 kat sini. So dekat paksi Y dia sentuh 18. Okey, dan titik minimum kita ni bentuk vertex dah kan. So titik minimum kita adalah 3 tukar tanda, Y kita kosong, 3 kosong. Kat sini dah titik minimum. So graf kita kan jadi macam ni je. Okay, ni dia paksi simetri kan. Dia boleh buat simetri kat tengah. Siap lah untuk lakar graf.